Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan dan juga ketaksamaan kuadratik. Okey, first kita kena tahu apa itu persamaan dan apa itu ketaksamaan. Okey, persamaan, korang kena tahu dia punya simbol dia adalah sama dengan. Okey, kalau ketaksamaan pula, simbolnya ada 4, iaitu lebih besar dan sama, lebih kurang dan lebih kurang dan sama. Okey, lagi satu, korang kena tahu apa itu kuadratik. Okey, kuadratik, korang kena ingat, kuadratik dia ada, korang kena ingat dua benda, iaitu kuadratik dia ada kuasa 2 dan lagi satu dia ada graf senyum dan juga graf masam. Boleh? Okey, seterusnya kita pergi kepada syarat-syarat yang korang akan pelajari semasa dalam menyelesaikan masalah persamaan dan juga ketaksamaan kuadratik. Okey, syarat pertama adalah persamaan tu mestilah dalam bentuk am. Okey, kalau persamaan kuadratik, bentuknya mestilah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Manakala ketaksamaan kuadratik, bentuk am dia adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C lebih kecil atau lebih kurang daripada kosong. Okey, itu bentuk am dia. Okey, lepas tu kita cerita tentang kuasa dia. Kuasa tertinggi bagi dalam nama pun kuadratik kan, mestilah kuasa tertinggi dia kuasa 2. Dia tak boleh kuasa 3, tak boleh kuasa 1. Kalau kuasa 1, dia adalah graf linear. Manakala kalau kuasa 3, dia adalah kubik. Sekarang ni kita tengah belajar tentang kuadratik. Jadi kuasa tertinggi dia adalah 2. Okey, yang ketiga adalah korang kena tentukan kaedah penyelesaian dia. Kalau untuk persamaan, kita ada 3 cara. Kita akan guna cara kalkulator, rumus, penyempurnaan kuasa 2, ataupun saya panggil dia sebagai teknik bird and cage. Sebentar lagi saya akan ajar. Dan akhir sekali adalah untuk ketaksamaan kuadratik, kita akan guna teknik graf. Dan ada je lagi teknik lain. Tapi teknik yang saya ajar adalah teknik paling senang, iaitu menggunakan teknik graf. Okey, kita akan bergerak kepada persamaan kuadratik. Okey, mula-mula saya ada soalan. X kuasa 2 tambah X sama dengan 12. Okey, adakah di dalam bentuk AX square tambah BX tambah C sama dengan kosong? Tak. Tak kan? Jadi, apa kita kena buat? Kita pindahkan 12 supaya dia bersamaan dengan kosong. So, dia akan jadi X square tambah X. Sebab sini positif, bawa sana jadi negatif. Negatif 12 sama dengan kosong. Okey. So, bila dah susun macam ni, baru kita boleh cari punca-punca bagi persamaan kuadratik ini. Okey, tadi saya cakap ada 3 cara kan? Iaitu kita boleh pakai kalkulator, rumus dan juga teknik penyempurnaan kuasa 2. Okey, saya akan ajar guna kalkulator dulu. Okey, mula-mula tulis dulu persamaan ni balik. X kuasa 2 tambah X tolak 12 sama dengan kosong. Okey, ambil kalkulator, tekan mod 3 kali, nampak EQN, tekan 1, nampak unknown kan, tekan kanan, 4 degree, tekan 2, lepas tu masukkan nilai A, B dan C. Okey, kat sini dia ada X kuasa 2, X dengan negatif 12. So, kita kena senaraikan dulu nilai A, B dan C dia. Okey, nilai A dia, B dan juga C. Okey, nilai A dia kat sini adalah, dia tak ada bagi tahu kan, dia bagi X saja kan. Jika dia bagi X, maksudnya nilai A dia tu adalah 1. So, B pun dapat benda yang sama, maka nilai B adalah 1 juga.
So nilai C dah terang-terang tu kat sini, negatif 12. So isikan saja maklumat itu dalam kalkulator kita. So A kita 1, B kita pun 1, kita punya C pun negatif 12. So kita akan dapat X1 3, X2 adalah negatif 4. So cara nak buat dia, step pertama tulis persamaan dulu. Lepas tu korang tulis balik jawapan dia. Iaitu X sama dengan 3, X sama dengan negatif 4. Okey, lepas tu korang akan mula dari bawah ke atas. Sebab kita nak cari, sebab kita nak siapkan penggunaan kalkulator ni. So, X ni bawa ke sana. 3 dengan negatif 4 ni bawa ke sana. Jadi kita akan dapat X tolak 3 sama dengan kosong. Kita kena jadikan dia bersamaan dengan kosong dulu. Lepas tu ini negatif 4, negatif bawa sana akan jadi positif. So kita akan dapat X tambah 4 sama dengan kosong. Kita ambil nilai X tambah 4 dengan X tolak 3 ni. Kita bawa ni atas. Kita tulis X tolak 3. Dan lepas tu kurungan X tambah 4 sama dengan kosong. Okey, kenapa saya suruh jangan terus tulis jawapan terus? Jika awak tulis jawapan terus, awak akan dapat and not. Iaitu awak tak akan dapat markah. Okey, jika awak ada step yang ini, awak akan dapat K1. Dia bila awak dah ada K1 ni, so awak dapat jawapan juga, so awak akan dapat N1. So kat sini awak akan dapat 2 markah. Okey, boleh? Okey, lepas tu kita akan pergi ke teknik rumus. Okey, rumus dia adalah X sama dengan negatif B tambah tolak tau, formula simbol ni. Dari tambah dengan tolak ni maksudnya tambah tolak. Punca kuasa B square tolak 4AC. Lepas tu per dengan 2A. So, cara nak guna formula ni, korang isi je maklumat yang saya cakap tadi. Nilai A, B dan C dalam rumus ni. Sekejap ya. So, B kita apa? 1 kan? So, negatif 1 tambah tolak punca kuasa. B kita 1, 1 kuasa 2 tolak 4. A kita 1. C kita negatif 12. Just isi saja. Isi saja, jangan buat apa-apa lagi. Lepas tu bahagi dengan 2A. 2A kita. Okey, tak buat pula. So, A kita tadi adalah 1 kan? So, 2 darab 1. Okey, 2 darab 1. Kemudian, berhenti sampai situ saja. Kemudian kita akan guna teknik kalkulator balik. Iaitu kita guna teknik kalkulator tadi, kita tulis balik nilai A, B dan C tadi dalam kalkulator. Dan kita tulis saja ni. X sama dengan 3, X sama dengan negatif 4. Boleh? So, cara kat sini adalah rumus ni korang just isi saja. Dia punya nilai A, B dan C. Korang isi saja dapat K1. So, bila korang tulis jawapan kalkulator tu, korang akan dapat N1. So, senang saja pakai rumus ni. Korang just isi jawapan pakai nilai guna cara kalkulator saja. Boleh? Okay, next kita akan guna cara penyempurnaan kuasa 2. So, saya panggil dia PK2 lah. PK2, penyempurnaan kuasa 2. Penyempurnaan kuasa 2. Okey, formula dia adalah X tambah P per 2 tolak P per 2 kuasa 2
tambah C sama dengan kosong. Okey, saya panggil teknik ni adalah bird and cage. Okey, cara kita nak buat bird and cage ni. Okey, awak kena tahu bird and cage tu. Cage. Awak bayangkan ini adalah sangkar. Ini adalah cangkuk. Dalam ni ada burung. Okey, caranya kita just masukkan dulu. Kita kena pastikan persamaan tu dalam bentuk arm. Okey, mula-mula burung dia ni yang ni. So, mula-mula kita kena buat sangkar. Buat sangkar dulu. Lepas tu buat cangkuk. Taruh burung. X. Lepas tu taruh makanan dia. Makanan dia adalah B/2. So, nilai B itu apa tadi? 1 kan? So, nilai dia positif. So, tulis tambah 1. 1 boleh bagi dengan 2 kan? Boleh kan? Sebab kalau kita bahagi, kita dapat point. Dalam AddMath, nilai dia kita tak boleh dalam point. Kita kena dalam perpuluhan. So, biar je per 2 tolak dengan 1/2 kuasa 2. Okey, ini adalah makanan burung tadi. Baki makanan burung tadi. Sebab dah setengah kan. Kita bahagi 2. Okey, lepas tu yang last kali ni korang ambil je nilai C yang kat belakang ni. So, bawakan dia turun. So, kita dapat negatif 12 kan. So, negatif 12 sama dengan kosong. Okey. Tulis sampai sini dulu. Okey, lepas tu korang selesaikan nilai yang boleh ditambah ataupun ditolak. So, maksudnya kat sini lah. Secara generalnya. So, maksudnya, okey. Cuba korang bayangkan dekat dalam ni adalah negatif 1/2. So, bila korang kuasakan 2, korang akan dapat 1/4. Tapi korang kena ingat tau, kat luar ni ada negatif. Nilai dia tetap akan dapat negatif 1/4. So, kalau ada negatif kat dalam kurungan, negatif ni adalah milik kuasa 2 ni. Dia bukan milik dekat luar ni. Kat luar ni, lepas korang dah kuasa 2, korang kena darab pula dengan negatif ni. Boleh? Sila ingat benda tu. Okey, lepas tu kita selesaikan yang kat luar ni. So, negatif 1/4 tolak dengan 12. Jadi, kita akan dapat negatif 49/4. So, kita tulis saja kat bawah ni. X tambah 1/2. Salin balik je. Kalau yang sangka ni salin balik saja. Lepas tu tolak dengan 49/4. Lepas tu sama dengan kosong. Okey. Korang akan dapat markah kat sini. Terus korang akan dapat markah kat sini. Okey, macam mana nak cari jawapannya? Cari jawapannya sama je macam teknik rumus tadi. Guna saja kalkulator, korang akan dapat jawapan X sama dengan 3, X sama dengan negatif 4. Okey. Boleh faham? Boleh. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Soalan seterusnya untuk persamaan. Okey, soalan seterusnya adalah 2X kuasa 2 tambah X tolak 1 sama dengan kosong. Saya harap orang yang tengok ni nota dengan dia. Okey. Siapa nak tulis jawapan guna kalkulator? Korang boleh tulis kat ruang komen. Saya akan baca. So, bentuk ni dah dalam AX kuasa 2 kan? Tambah BX tambah C. So, sama dengan kosong. Okey, apa nilai A dia? 2. Nilai B? 1. 1. Nilai C? Negatif 1. 1. Okey. So, kita akan guna teknik kalkulator dulu terlebih dahulu. Okey, ada siapa-siapa nak bagi jawapan? Tulis je kat ruang komen. So, kita tulis dulu persamaan ni. 2X kuasa 2 tambah X tolak 1. Jadi, kita kira dulu pakai kalkulator. So, kita akan dapat berapa?
So yang pertama Hazmi kata kita ada X pertama adalah 0.5. Ingat tadi saya pesan kita tak boleh dalam ML kita tak boleh tulis dalam perpuluhan. Kita kena tulis dalam pecahan. Dalam pecahan kan. So 0.5 kalau kita convert jadi pecahan dapat berapa? 1/2. Kita dapat X sama dengan 1/2. 1/2 koma dengan X sama dengan -1. So kita climb, kita pindahkan dia, kita nak samakan dia dengan kosong. Jadi kita akan dapat berapa sini? Okey, kalau 1/2 ni, mula-mula korang bawa naik 2. So jadi 2 darab dengan X. So kita akan dapat 2X. Lepas tu, 1 sini positif kan? Bawa sana jadi negatif. So 2X tolak 1 sama dengan kosong. So sini sama jadi, sini positif, bawa sana jadi, sini negatif, bawa sana jadi negatif. Jadi kita dapat X tambah 1 sama dengan kosong. So kita bawa masuk nilai yang sebelah kiri ni naik atas. Jadi kita akan dapat 2X tolak 1, X tambah 1 sama dengan kosong. So dah dapat K1 dapat N1. Senang kan? Okay, next kita akan guna teknik rumus. Iaitu X sama dengan, okay kalau rumus, kalau boleh, korang tulis dulu apa formula rumus tu. Supaya korang tak lupa. So negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4 AC bahagi dengan 2A. So masukkan nilai dia. So jadi kita akan dapat X sama dengan B kita 1 kan. Negatif 1 tambah tolak punca kuasa B kita 1, 1 kuasa 2 tolak 4 A kita berapa? 2. 2. C kita? -1. Negatif 1. So bahagi dengan 2. A kita tadi adalah 2. So tulis saja sampai situ. So kita akan dapat. Jadi kita akan dapat K1 kat sini. So nak dapat N1 senang saja. Apa kita perlu buat tadi? Kita guna saja jawapan kalkulator iaitu X sama dengan 1/2, X sama dengan negatif 1. Okey. Boleh? Boleh teruskan? Boleh. Terusnya kita pergi kepada teknik bird and cage ataupun penyempurnaan kuasa 2 ataupun dalam bahasa Inggeris completing the square. Okey. Kita tengok dulu persamaan. Okey. Untuk teknik completing this penyempurnaan kuasa 2 ataupun bird and cage ni, satu lagi syarat korang kena ingat, nilai A korang mesti bersamaan dengan 1. Okey, kalau korang kata kat sini, kita punya nilai A adalah 2. Macam mana kita nak jadikan dia kepada 1? Macam ni cara dia. Okey, tulis je dulu. 2X kuasa 2 tambah X tolak 1 sama dengan kosong. Okey, lepas tu sebelah 2X kuasa 2 ni samakan dengan, contohnya korang pilih apa boleh ubah yang korang nak. Contohnya Y ke Z ke, saya gantikan dia dengan Y. Boleh? Dapat. Okey, lepas tu sebab kita nak nilai A kita 1, jadi kita kena bahagikan 2 ni dengan 2 sebab kita nak 1. Bila 2 ni kita bahagi dengan 2, semua benda pun kena bahagi dengan 2. X kena bahagi dengan 2, negatif 1 pun kena bahagi dengan 2, kosong pun bahagi dengan 2, Y bahagi dengan 2. Boleh dapat? Boleh. Okey, lepas tu kita sambung. Okey, jadi kat sini kita potong-potong dapat X kuasa 2 saja dapat 1. Okey, X per 2 kita akan dapat 1/2.
Kita tulis balik y per 2 sama dengan x kuasa 2 tambah 1 per 2 x tolak dengan 1 per 2 sama dengan kosong. Okey, jelas? Okey, dalam sini kita akan Jelas. okey. Bila kita punya A dah kuasa 1, baru kita boleh buat berengage, iaitu mula-mula kita kena buat sangkar dulu. Okey, so y per 2. So y per 2 ni kena bawa je. Bawa sampai habis. Jangan tinggalkan dia. So buat sangkar. Buat cangkuk. Masukkan burung. Burung kita apa? X kan? Makanan dia? 1/4. 1/4. Macam mana awak dapat 1/4? 1/2 tu bahagi lagi 2. Okey. Contohnya kalau korang tengok. Kalau dapat 1/2. Per lagi dengan 2 macam ni. So jangan pening-pening. Korang kena ingat. Per ni dia sama dengan bahagi. Jadi korang bawa naik. Per 2 ni korang jadikan dia macam ni. Bahagi 2. So macam korang belajar dulu. Kalau 1/2 bahagi dengan 2. Korang kena ingat 2 ni 2/1. So bila bahagi korang akan darab silang. Jadi 1/2 darab dengan 1/2. 2 darab 2, 4. So betul lah tadi. Tahniah Ainul. So tambah dengan 1/4. Lepas tu tolak dengan apa makanan dia tadi? Makanan lebihan dia? 1/4 juga kuasakan dengan 2. Lepas tu bawa yang lebihan dia C dia tadi. Negatif 1/2 sama dengan kosong. Okey. Berapa jawapan dia? Cuba korang sebut. Korang boleh sebut jawab hasil tolak negatif 1/4 kuasa 2 tolak dengan 1/2. Apa jawapan dia? Ada wakil nak sebut jawapan dia? Okey, tak apa. So, kita akan dapat, kita bawa semula y per 2 ni, salin balik y per 2 sama dengan x tambah 1/4 kuasa 2. So, kita bila dah tolak dua-dua ni, jadi kita akan dapat negatif 9/16 sama dengan kosong. Jadi, bila dah jadi macam ni, dah cantik dah semuanya, 2 ni korang bawa ke sana. So maksudnya kat sini korang akan semua nilai yang ada kat sini akan didarab dengan 2, iaitu x tambah 1/4 kuasa 2 tolak dengan 9/16 sama dengan kosong. Okey, kalau nak senang, okey, 16 ni boleh bagi dengan 2 kan? Potong, terus dia 8. So, 2 ni dia akan darab dengan ini, darab dengan ini, darab juga dengan kosong. So, korang, last sekali jawapan korang akan dapat 2 x tambah 1/4 kuasa 2 tolak dengan 9/8 sama dengan kosong. Kenapa kosong? Sebab 2 darab kosong akan dapat kosong. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, jawapan dia berapa tadi? Pakai jawapan kalkulator tadi. Jadi kita akan dapat 1/2 dengan negatif 1. So tulis je balik. So x sama dengan 1/2, x sama dengan negatif 1. So bila korang dah betul-betul selesaikan teknik bird and cage ni, baru korang akan dapat K1. Dan bila dah dapat K1, korang tulislah jawapan pula. So dapat N1. So dah dapat dah markah kat situ. Okey. Boleh tak? Ada siapa-siapa ada soalan? Cakap saja, jangan malu.
Okey, saya anggap itu sebagai takdir. Okey, kita bergerak seterusnya. Seterusnya kita akan belajar tentang ketaksamaan kuadratik. Okey, dia sama je macam persamaan kuadratik tadi. Cuma dia apa yang saya cakap tadi, dia cuma ada tambah simbol saja. Iaitu simbol lebih besar ataupun kurang daripada. Ataupun lebih besar dan sama atau kurang daripada dan sama. Okey, untuk ketaksamaan kuadratik ni kita akan guna teknik graf. Okey, pertama saya akan beri exposure sikit tentang ni graf. Okey, anda kena ingat bentuk lebih besar dan juga lebih kecil. Bentuk graf diorang adalah sangat berbeza. Okey, mula-mula cara nak bina graf ni, buat garis, buat senyum. Okey, kalau kita nak tahu graf itu adalah graf lebih daripada ataupun kurang daripada, korang tulis dulu, korang tengok persamaan. Contohnya, 2x kuasa 2 tambah x tolak 3 lebih daripada kosong. So, di dalam bentuk am kan? So, maksudnya bentuk dia kat sini adalah, dia dah susah cantik bentuk am dia. Lepas tu bentuk dia kat simbol ketaksamaan dia kat sini adalah lebih daripada kan? So, korang tulis siap-siap lebih daripada kat sini. Boleh? Okey. Bila simbol dia lebih daripada, korang kena ingat tau benda ni. Macam ingat, biar lekat dalam kepala tu. Biar lekat sikit dalam kepala hang tu. So, korang kena ingat. Korang kena lorikkan bahagian luar dia. So, kita akan dapat bentuk telinga. Okey, boleh? Tak apa. Kalau tak faham, tak apa. Nanti kejap lagi kita akan buat soalan dia. Okey, ingat kalau bentuk dia lebih daripada, so kita akan dapat bentuk telinga. So, seterusnya, contohnya kita dapat soalan yang sama, tapi simbol dia, kita tukarlah, simbol dia kurang daripada kan. So, teknik yang sama, buat garis, buat senyum. Lepas tu kalau kita tulis je simbol ni supaya kita ingat. Okey, lepas tu, bila dia kurang daripada, bahagian kita akan lorik adalah di bahagian bawah ni. Jadi kita akan dapat mangkuk kat situ. Boleh? Sebab kalau dia kurang daripada. Okey. Boleh teruskan tak ni? Boleh. Okey, kita buat soalan yang pertama. Okey, soalan pertama kita adalah okey, soalan pertama kita adalah x kuasa 2 tolak 4x lebih kurang dan sama. Sorry, bukan. Salah. X kuasa 2 tolak 5x lebih kurang dan sama dengan negatif 6. Adakah bentuk dia dalam bentuk am, iaitu ax square tolak bx tolak c lebih kurang dan sama daripada kosong. Bentuk dia sama tak? So, kita kena betulkan dia kan? So, macam mana kita nak betulkan dia? Negatif 6 tu. Negatif 6 pergi sana. Bijak. Great job orang yang buat macam tu. Okay, so kita akan dapat x kuasa 2 tolak 5x. Sini positif, sini negatif. Bawa sana akan jadi positif. So, tambah 6 lebih kurang dan sama daripada kosong. Okay, boleh. Bila kita punya ni dah cantik, lepas tu barulah kita boleh buat langkah seterusnya. Langkah seterusnya kita buat graf dulu. Iaitu kita buat garis, senyum. Lepas tu kita tengok dia punya simbol ketaksamaan dia apa. Dia kurang kan? So tulis siap-siap kat sini. Lebih kurang dan sama. Lebih kurang dan sama. Okay, lepas tu bila lebih kurang dan sama, korang kalau tak nak lupa, lorik siap-siap. Okay, lepas kita dah lorik tu, kita kena cari apa nilai titik persilangan dekat sini. So nak cari titik persilangan tadi, kita guna saja cara kalkulator, iaitu kita tulis balik x kuasa 2 tolak 5x tambah 6
lebih kurang dan sama daripada kosong. So, kita guna kalkulator, guna saja kalkulator macam tadi. So, kita dapat X kita adalah 1. Kita punya B adalah negatif 5. Kita punya C adalah 6. So, kita akan dapat X1 kita sama dengan 3. X2 kita akan dapat X sama dengan 2. So, kita tulis ni sebab kita nak tahu nilai titik persilangan dia. Bila kita dah tahu ni, terus sila siap-siap. Okey, kita akan tengok kat sini. Nilai mana paling kecil kat sini antara 3 dengan 2 ni? 2. So, nilai yang paling kecil mesti duduk di sebelah kiri. Jadi, 2 duduk sebelah kiri. 3 mesti duduk di sebelah kanan. So, korang siapkan dulu benda ni. Buat jadi step sama macam tadi. Jadi, X tolak 3 dengan kosong. Jadi, X tolak 2 dengan kosong. So, bawa naik sebab kita nak tahu nilai ni je. So, dapat X tolak 3 dengan X tolak 2 lebih kecil dan sama daripada kosong. Okey, lepas tu bila kita dah lorik semua ni, dia akan tanya lagi satu soalan. Nyatakan julat bagi persamaan X. Ketaksamaan X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 lebih kecil dan sama daripada kosong. So, nak tulis julat ni, bila korang dapat bentuk mangkuk, dia punya julat dia adalah, korang ingat yang ni? Contohnya, tak tahu lebih kecil daripada X, X pula lebih kecil daripada tak tahu. Tak tahu 1 dan juga tak tahu 2. So, kat sini, apa nilai yang paling kecil kita? Nilai paling kecil dekat titik persilangan ni, korang tengok. So, kita ada 2. So, tulis 2 lebih kecil daripada kekecilan sama sebab simbol ketaksamaan dia lebih kecil dan sama kan? So, lebih kecil dan sama daripada X. Manakala, okey, nilai yang paling besar kat sini adalah 3. So, lebih besar X pula dia lebih kecil dan sama daripada 3. Tengok, sebab range dia dekat dalam ni saja. Sebab itulah dia jadi macam ni. Boleh? Boleh. Okey. Seterusnya kita pergi ke soalan yang kedua. So, kita ada X kuasa 2 tambah 6X lebih besar daripada negatif 5. So, di dalam bentuk ke? Tidak kan? So, kita jadikan dia kepada bentuk iaitu X kuasa 2 tambah 6X. Ini tambah 6X. Okey, sini negatif bawa sana jadi positif. So, jadi tambah 5 lebih besar daripada kosong. Okey, so bila dah jadi macam ni, apa next step kita buat? Tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator betul. Sebab kita nak cari apa? So, jadi X kuasa 2. Punca. Sebab kita nak cari punca ataupun titik persilangan dia. Tambah 5 lebih besar daripada kosong. So, kita tulis je X kita 1, B kita 6, kita adalah 5. So, kita dapat X sama dengan negatif 1, dengan X sama dengan negatif 5. So, kita selesaikan saja. So, kita akan dapat X tambah 1. Sini pula adalah X tambah 5 lebih besar daripada kosong. Okey, lepas tu kita kena buat apa? Lepas tu kita kena buat apa? Buat graf. Buat graf. So, mula-mula buat garis, buat senyum. Okey. Kita tulis simbol kan? Okey, simbol dia apa? Lebih besar Simbol dari ketaksamaan dia kosong. apa? Lebih besar kan? So, tulis kat bawah ni. So, bila lebih besar, bentuk graf pelorikan kita akan dapat apa?
Sayap. Sayap. Okey. Lepas tu kita tulis apa lagi yang kita kena taruh dekat graf ni? Nombor. Nombor. Nombor apa? Nombor titik persilangan dia. Iaitu, okey, nombor yang paling kecil kat sini -1 ke -5? -5. -5. So, nombor paling kecil akan duduk di sebelah kanan ke kiri? Kiri. -5, -1. Okey, kalau untuk lebih besar, bentuk julat dia adalah berbeza sikit daripada lebih kecil. Julat dia adalah X lebih kecil daripada tak tahu 1, X lebih besar daripada tak tahu 2. So, julat kita kat sini apa? Seorang boleh sebut? X lagi kecil dari 5. X lebih besar dari 1. Okey, tahniah. Anda telah berjaya menjawab soalan saya. Okey, itulah jawapan julat dia, iaitu X adalah X lebih kecil daripada -5, X lebih besar daripada -1. Okey, itu saja kelas saya untuk malam ni. Okey, untuk malam ni saya ada tinggalkan satu kuis. Korang boleh buat, tak kisahlah bila-bila masa saja buat, sebagai untuk korang ingat apa yang saya ajar hari ni. Semua buat ni bukan kerana saya, tapi buat untuk kerana korang nak belajar. Nak belajar itu adalah kehendak sendiri. Okey, itu sekian saja daripada saya. Semoga korang buat kuis tu sebagai latihan ulang kaji. Terima kasih.